Hai guys, selamat datang ke YouTube channel Mak Wi TV. Okey, baik. Aku baru ambil Fatih dari sekolah. Hai. Apa? Okey, aku baru ambil Fatih dari sekolah. Hari ini BDR, alhamdulillah boleh ambil dia. Ada adik pun ambil juga. Okey, cuma hari ni boleh ambil dan terus balik lah. Okey, kalau tidak selalu aku letak dia kat pejabat sampai pukul 1. Rehat tu aku hantar dia balik. Kemudian masa balik pejabat lah. Jadi latih sikit lah. Sebab kena dua kali kan balik. Okey, jadi aku sebenarnya dah lama juga tak masukkan video Fatih ni. Bukan apa sebab rasanya view-nya tak berapa nak cantik lah, senang cakap. Jadi macam tak apalah, tak perlu beria sangat. Okey, bila tak ada, sebab aku pun dah seminggu dah sebenarnya tak upload video dalam YouTube channel aku ni. Okey, jadi hari ni aku nak cerita tentang banyak persoalan orang sebenarnya tanya. Okey, aku lebih suka kalau korang dah nonton ni, kalau kau nak tanya tentang autism ni boleh tanya dekat ruangan komen lah. Nanti berdasarkan komen korang tu aku akan buat video lah. Okey, itu aku rasa lebih baik dan bagi input lah apa yang aku nak cakapkan kan sebenarnya, berbanding aku je yang nak cerita benda yang mungkin korang tak nak dengar apa sebenarnya. Okey, baik. Pagi ni okey, bangun tidur untuk hari pertama sekolah. Setiap awal minggu ni dia boleh bangun awal sebab pukul 10 dah tidur. Okey, kalau ikutkan dia ni pukul 12 pun tak nak tidur. Okey, tapi pukul 10 dah suruh masuk bilik, ada tutup lampu, dia boleh tidur. Okey, bangun pagi, bangun sendiri, bawa pergi toilet, mandikan, pakaikan baju. Hari ni sangat lancar dan dia tak ada isu hari ni. Okey, baik. Sebenarnya isu hari ni aku nak cerita tentang, okey, ramai orang sebenarnya tanya, adakah orang gila, okey, orang gila yang orang kata gila tu yang jalan dekat tengah-tengah jalan, okey, kadang bawa barang, bawa mainan, gulu kilir, okey, adakah mereka ni sebenarnya adalah pengidap autism ataupun mereka ni gila? Okey, sebenarnya boleh bahagian kepada dua lah. Okey, sebahagiannya mungkin mereka ni adalah golongan autism. Okey, yang sebahagian lagi mungkin mereka ni memang sebenarnya adalah masalah jiwa lah, senang cakap, ataupun bahasa kasarnya kita cakap gila lah. Okey, gini, apa yang menyebabkan seorang kanak-kanak autism itu boleh dikategorikan gila lah? Pada pandangan aku, ini bukan berdasarkan pengalaman aku dan penglihatan aku lah, bukannya berdasarkan pembacaan. Okey, ada beberapa kes lah. Macam kat tempat aku ada beberapa kes yang suka berjalan dekat tengah-tengah jalan ni. Okey, jalan dia tak hirau kat orang. Kemudian bila kau usik dia, dia marah dan dia mengamuk. Okey, itu sebenarnya ada dua ciri autism sebenarnya. Pertama, tantrum. Bila kau usik dia, okey, cara dia marah, kadang dia bogil. Okey, dia duduk kat tengah jalan tak nak bangun-bangun. Okey, itu adalah satu ciri autism, adalah tantrum. Yang keduanya, kenapa kemungkinan besar mereka tu adalah autism adalah kerana mereka ni, kalau aku dah cerita sebelum ni, mereka tak ada rasa takut. Okey, dia punya sensor tu tak rasa takut bahawa jalan raya ni berbahaya. Dia tak tahu bahawa jalan raya ni berbahaya. Okey, tapi kalau itu bagi autism yang agak berat lah. Ini bagi yang light selalunya atau mild, okey, selalunya dia lebih mudah ada sensor untuk takut tu semualah. Okey, jadi pada aku mungkin, okey, sebahagian kadang-kadang kalau kau tengok, kadang dah dewasa pun orang tu duduk jalan di tengah jalan bawa mainan dan sangat obses. Okey, bila dia bawa mainan tu kadang dia sangat obses kepada benda tu. Itu juga adalah satu ciri-ciri autism. Dan kemudian kau jalan pun dia tak akan berganjak dari tempat dia jalan tu. Korang lah yang kena mengelak. Itulah ciri autism, sebab mereka tak ada rasa takut. Okey, tak ada rasa bahaya. Okey, tak sedar apakah maksud bahaya tu. Okey, baik. Kenapa itu berlaku? Okey, aku pernah share satu petikan okey, yang mengatakan bahawa autism ni bukan tragedi, tapi pengabaian tu sebenarnya adalah satu tragedi. Okey, mungkin pada 10 ataupun 15 tahun lalu, autism ni benda yang masyarakat kita tak tahu. Okey, mereka anggap bila anak tu lahir macam pelik. Okey, dianggap sebagai, oh, budak ni memang lahir dengan sifat gila, senang cakap lah. Okey, tapi sebenarnya kemungkinan besar mereka adalah golongan autism
Kemudian akibat pengabaian tu menyebabkan kanak-kanak ni membesar dengan diabaikan, tiada usaha untuk membantu dia untuk hidup normal. Kesannya mungkin itu yang menyebabkan mereka ni last kali dikategorikan sebagai gila. Jadi sebenarnya autism ni adalah masalah yang sebenarnya boleh dikawal jika kita dari awal sebenarnya dah lakukan langkah pencegahan atau pendidikan lah. Kita usaha supaya kekosongan dalam sifat normal tu, lompang-lompang tu kita tutup dan kita perbaiki, dan penjagaan yang betul supaya mereka ni tak diabaikan. Kesannya sebenarnya bila kau mengabaikan mereka yang mengidap autism ni, kesannya adalah mereka tak develop dia punya perkembangan dari segi masalah psikomotor ke, masalah sensori ke, itu tak dibaiki ataupun tidak diperbetulkan. Kesannya dia makin lama makin teruk lah. Sebab tu setengah orang akan cakap orang gila jalan tengah jalan. Jadi itu sebenarnya kesilapan kita ataupun kekurangan didikan berkaitan dengan autism ni sejak daripada dulu lagi, menyebabkan banyak mereka ni yang dalam golongan ini sebenarnya. Tapi ada taklah semua orang kategori gila ni ataupun tak betul ni adalah autism. Ada juga yang kerana masalah mental. Tapi yang ini adalah kerana masalah pengabaian oleh mereka yang bertanggungjawab menjaga mereka ataupun ketidakfahaman mereka terhadap masalah ni. Mereka anggap lahir memang gila lah, senang cakap. Sebenarnya tidak. Aku ni malu lah orang nampak tu. Sebenarnya pengabaian kita. Ada juga orang yang dah usaha last kali dia pun putus asa dengan masalah anak yang tantrum, yang mengamuk-ngamuk, yang tak nak dengar cakap. Jadi itu yang mungkin dikatakan sebagai gila. Sebenarnya autism ni bukan sejenis bukanlah masalah gila sebenarnya, tapi pengabaian tu mungkin menyebabkan mereka ni terabai dan hidup mereka tak tentu arah. Yang kedua aku nak cerita hari ni tentang masalah penderaan. Sebenarnya aku kadang-kadang bila dengar kes-kes penderaan ni, kadang benda yang pertama yang aku akan lihat adalah adakah sebenarnya kanak-kanak yang didera ni adalah autism. Setengah ibu bapa yang tak faham apa itu autism, sebenarnya mereka ni kanak-kanak autism ni, untuk bagi kes Fatih ni mungkin berbeza. Dia ni agak boleh dengar cakap, boleh duduk diam. Duduk. Dia boleh buat duduk diam-diam. Jadi bagi macam kes Fatih ni, dia tak ada masalah yang degil lah, atau tak ada hyper. Boleh dengar cakap. Soft je perbuatannya. Jadi mungkin tak ada isu besar bagi setengah orang yang tak tahu apa itu autism. Tapi bagi orang yang tak tahu apa itu autism, mereka akan anggap anak mereka ni sangat degil, sangat tak dengar cakap. Terutamanya bila hyper lah. Kesannya bila anak-anak ni cakap cara lembut tak boleh, buat macam mana tak boleh, last kali mereka pukul. Bila mereka pukul, sebenarnya mereka tu lepaskan kemarahan. Sedangkan last kali budak-budak ni tak pun berubah, tak pun jadi lebih baik sebenarnya. Jadi itu mungkin sebahagian kes-kes dera kanak-kanak ni mungkin disebabkan mereka ni tak faham, ataupun mak faham, bapa tak boleh terima. Itu tak ada istilah autism ni, tak ada istilah anak ni ada penyakit, ataupun mereka tak menerima masalah itu. Jadi mereka anggap anak ni boleh dididik dengan cara kekerasan. Itu yang mungkin menyebabkan kenapa kanak-kanak tu didera. Kadang bila aku dengar kes-kes penderaan ni, kadang-kadang kena tengok kanak-kanak tu, adakah dia ni anak-kanak normal. Sebenarnya kanak-kanak normal ni, kalau kau suruh buat apa, kau rotan sekali, dia selalunya boleh dengar cakap. Sekali-sekala dia tak nak buat tu mungkin lah, normal lah sebagai kanak-kanak. Tapi kalau kau dah rotan sekali, dia tetap buat benda yang sama, mungkin ada masalah kepada kanak-kanak itu. Dia sebenarnya pendekatannya perlu berbeza lah. Dia bukannya
kanak-kanak yang totally normal. Okay, dia mungkin ada masalah, contohnya autism. Jadi kadang bila aku dengar kes-kes penderaan, aku kadang terfikir mungkin kanak-kanak ni sebenarnya autism. Okay, dan parent mungkin tak faham, atau parent mungkin tak terima, atau parent mungkin tak mengetahui tentang masalah ini. Itu yang kemudiannya menyebabkan mereka ni didera. Dan kemudiannya mereka ni mungkin didera juga kerana family tu stres berhadapan dengan anak yang autism, yang mungkin hyper, yang mungkin tak nak dengar cakap langsung. Itu yang mungkin menyebabkan mereka ni lepaskan kemarahan dengan memukul. Sebab kanak-kanak autism ni, kalau kau pukul macam mana pun, dia tak akan berubah, dia tak akan faham. Sebab kalau kanak-kanak biasa, kau cakap 5 kali, sekali tak dengar, sampai 5 kali mungkin dia boleh dengar. Tapi autism ni mungkin kau boleh cakap 100 kali, barulah dia boleh faham. Situasinya sangat berbeza. Okay, jadi itu dua benda yang aku nak cerita. Pertama, adakah orang gila atau tak betul ni? Adakah kanak-kanak autism? Dan adakah kes-kes dera ni sebenarnya berpunca daripada masalah autism tu pada kanak-kanak ni? Okay, jadi itu saja aku nak kongsikan. Jadi aku cakap sekali, kalau korang rasa nak tahu apa tentang autism ni, aku tak tahu banyak sangat, tapi bolehlah aku kongsi pengalaman aku membesarkan Fatih ni yang boleh dikategorikan mild autism. Jadi boleh gunakan ruang komen lah. Nanti aku mungkin akan kongsi lah pengalaman yang mungkin bersamaan dengan korang. Jadi adalah poin aku nak cakap di sini. Okay, jadi itu saja. Jumpa lagi dalam YouTube channel Awi TV. Okay, aku rasa aku boleh cakap yang ni, bolehlah subscribe. Okay, mungkin mudah nak follow lepas ni. Okay, bye. Bye camera. Bye. 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 Okay, bye. Okay, dia boleh dengar, dia boleh faham. Okay, assalamualaikum.